Ayo. Oh, kenapa lagging? Sekejap Laptop lagging pula. Alamak. Okay, nampak tak saya punya paparan ni? Nampak ke saya punya paparan ni? Nampak, ha? So, hari ni kita nak buat perbincangan muka surat 18. Okay, muka surat 18. Kita pergi soalan satu persatu lah. Okay, soalan satu persatu. Okay, kita pergi dulu soalan A. Okay, soalan A. So, soalan A ni diberi 14 M tambah, nampak ke saya tulis ni? 21 M kuasa 2. Okay, so technically macam mana nak jawab soalan macam ni? Tapi soalan biasanya tak keluar yang simple macam ni. Ni simple lagi soalan ni. Okay. So kita ingat balik bila kita sebut pasal pemfaktoran, apa benda yang kita nak tengok adalah yang pertama sekali nombor. Okay, nombor yang kat depan ni. Nombor yang kat depan ni. 14 dengan 21 yang kat depan ni. Ada tak faktor yang sama? 14 dan 21. So, dalam kepala kita tahu lah 14 dengan 21 ni nombor 7 ni. Ada kaitan dengan nombor 7. Itu dalam kepala kena ada tak. Kemudian tengok pula anu dia. Yang sini M. Yang sini M kuasa 2. So, anu yang ada dalam dua-dua sebutan ni ada M. Yang ni pun ada. Yang ni pun ada M. So, macam mana nak jawab soalan ni? So, kita guna kaedah FSTB. Which is, apa yang kita buat adalah kita akan 14 M kuasa 2 tambah 21 M kuasa 2. Kita buatkan. Okay. Dia bahagi dengan 7. Kenapa bahagi dengan 7? Kita bahagi nombor dulu. Okay, macam saya cakap tadi. Perkara pertama. Oh, tak ada kuasa 2. Okay, jap. Okay, thank you Cikgu Saidah. Right. So, nombor ni adalah benda yang pertama sekali kita tengok. Sebelum anu tu lah. Sebelum anu. Okay, kita faktorkan nombor terlebih dahulu. Okay. Bila kita dah bagi dengan 7, so sini tinggal apa? Okay, tinggal 2. M masih lagi ada. Positif 21 ni, kita bagi dengan 7. Berapa balance dia? 3. Okay, 7 tak 3 dapat 21. M kuasa 2. Okay, kemudian bila dah dapat yang macam ni, so apa yang kita kena buat? Tengok pula nombor sekali lagi. 2 dengan 3, ada tak faktor yang sama? Ada 1. Tapi tak payahlah bagi 1, buat penat je, dapat nombor sama juga. Okay, so bila dah tak ada nombor selain pada nombor 1 tu, dah tak ada apa nak kena buat, kita tengok pula pada ni. Di sebutan pertama ni ada M. Sebutan kedua ni pun ada M. Tapi yang kat sini M kuasa 2. Jadi apa yang kita boleh keluarkan kat sini daripada dua-dua sebutan adalah huruf M. Ataupun anu M. M kita bawa keluar. Jadi bila kita bawa keluar, bahagi dengan M juga. So sini tinggal 2. Dia tinggal 2 lah, M dah bawa keluar. Yang ni pun sama juga, M kita bawa keluar. Tapi M kat sini ada 2. Dia tinggal 3 M. Okay. Jadi macam mana jawapan bagi soalan ni? Jawapan bagi soalan ni bukan jawapan ni, kaedah je. Kalau nak tukar kaedah lain, nak congak pun boleh je. Tak ada masalah pun. Okay. So, apa dia punya jawapan? So, jawapan dia, kita kena buat apa? Kita kena darabkan nombor 7 dengan M ni. 7 dengan M ni kita darabkan. So, kita akan dapat 7 M.
Kemudian, yang ni, dekat sini, yang dah tak boleh nak faktor lagi dah ni, kita tulis dalam kurungan. 2 tambah 3. So, inilah jawapan bagi soalan A tersebut. Okey, boleh faham? Betul saja boleh faham? Okey. Lain? Ni kerja perempuan ni tak dengar senyap suara. Okey, jom tengok pula soalan B. Okey, soalan B bawah 16 Y kuasa 2. 16 Y kuasa 2 tolak 64 Y. Okey, macam saya cakap tadi, perkara pertama yang kita nak tengok adalah nombor terlebih dahulu. Tengok ni nombor 16, yang ni nombor 64. Ada tak faktor yang sama yang dimiliki oleh 16 dan 64? Kalau boleh, dia adalah faktor paling besar. Janganlah pergi ambil 4. Boleh je nak ambil 4, tak ada masalah pun. Katakanlah 4 pun faktor dia cikgu. Okey, tak apa. Ambil 4. 4 faktor je. Kita ni tulis 16 Y kuasa 2 tolak 64 Y. Jadi 16 dibahagi dengan 4, apa tinggal? Apa tinggal? 4 kan? 4 Y kuasa 2. 64 bahagi 4. Berapa? Berapa? 16. Okey? 16. Kalau tak tahu tekan kalkulator. 64 bahagi 4. Dapat 16. Okey. Ingat saya cakap tadi, kita akan bahagikan dengan nombor ataupun dengan faktor yang wujud dalam nombor sebutan pertama dengan sebutan kedua ni. Sampailah dah tak boleh bahagi lagi ataupun last sekali boleh bahagi dengan 1 je. Contoh macam ni. Okay, tengok ni. 4 dengan 16. Ada tak faktor lagi yang boleh kita keluarkan daripada nombor ni? Ada. Kan? Ni 4, ni 16. Kan 4 darab 4, 16 kan? Jadi kita keluarkanlah nombor 4. Kita keluarkan nombor 4. Kita keluarkan nombor 4. Apa tinggal kat dalam? Sini tinggal Y kuasa 2. Okey, Y kuasa 2. 4 kita dah bawa keluar. So, sini tinggal 16. 16 bagi 4, kita ada negatif 4. Okay, sehingga dia tak boleh lagi nak bahagi dengan nombor. Macam ni, dah tak boleh bagi dengan nombor dah. Okay. So, bila tak boleh nak bagi dengan nombor lagi dah, kita refer pula anu ni. Tengok, yang ni Y kuasa 2, yang ni Y. Ada tak anu yang sama dalam dua-dua sebutan ni? Ada. Okay, yang ni ada Y, yang ni pun ada Y. Okay, kita bawa keluar Y. Kita bawa keluar Y. Yang ni tinggal apa? Y ni ada 2 kan? Ni tinggal 1 je. So ni 4 dah tak boleh bagi dengan nombor lagi dah. Y ni kita dah bawa keluar, maka inilah nombor yang terakhir. Okey. Jadi macam tadi saya cakap, dah tak boleh nak bahagi dah. Jadi apa kita kena buat? Ni, nombor yang ni kita darabkan. Bukan pergi tambah Bukan pergi tambah. Bukan juga pergi susun 4 Y. Bukan juga macam tu. So you kena darab. 4 darab 4 dapat 16. 16 darab Y, kita akan dapat 16 Y. Okey, kemudian letak dalam kurungan nombor yang terakhir ni. Tak boleh dah bagi dah. Y tolak 4. So, ini bentuk faktornya. Okey, refer balik jawapan awak tu. Dapat tak macam tu? Okey, kalau dapat jawab, Alhamdulillah. Maksudnya awak dah belajar, dah step belajar. Dah boleh belajar sendiri. Okey. Bagi lagi pun.
Jom tengok pula C. Soalan C. So, soalan C. Kita ada 15 P kuasa 2 Q tolak 21 P Q kuasa 2. Okay. So, ingat tadi saya cakap mula-mula sekali nak tengok apa? Tengok pada nombor dekat sebutan pertama dengan sebutan kedua. Yang ni 15, yang ni 21. Ada tak faktor yang sama dimiliki oleh 15 dengan 21? Ada tak? Faktor yang sama dimiliki oleh 15 dengan 21. Okay, saya nampak hubungan kait dia adalah nombor 3 kan. Jadi, saya faktorkan dia dengan 3. Kita dapat sini 15. Boleh balik semula je. Buat. Maaf, saya buat. Okay. So, 15 P kuasa 2 Q tolak 21 P Q kuasa 2. Okay. Macam biasa, ni saya cakap tadi kan. Kita jumpa apakah faktor yang ada dalam 15 dengan 21, kita bahagikan. Letak kat luar macam ni. So, 15 bahagi 3, kita akan dapat 5. Boleh balik semula. P kuasa 2 Q tolak. Yang ni 21. 21 kita bahagikan dengan 3, kita dapat 7. Okay, kita dapat 7. Boleh balik semula kat sini. P Q kuasa 2. Okay. Dan apa kita tengok lagi semula? Tengok balik nombor ni. 5 dengan 7. Ada tak faktor yang sama? Satu je lah kan. Jadi satu kalau bahagi pun tak ada apa-apa efek. Tak payah buat kerja yang sia-sia. Jadi kita tak perlu nak bahagi dengan satu. Kita tengok pula dia. So sini ada PQ, yang ni pun ada PQ. Apa kata kita keluarkan P terlebih dahulu. Kita keluarkan P, apa tinggal? Kita keluarkan P kat sini, apa tinggal? 5 P sahaja. Sebab apa? P ni ada 2. Kita keluarkan 1 P, tinggal 1 P sahaja dekat sini. Q masih ada. So sini 7. P ni kita dah bawa keluar. Dah tak ada lagi P kat sini. Yang ada adalah Q kuasa 2. Okay. Kemudian tengok pula. Sekali lagi P tadi dah settle. Ni ada Q, yang ni pun ada Q. Kita keluarkan pula Q. Bila kita keluarkan Q, apa jadi? 5 P. Q sini dah keluar kan? Dah tak ada lagi Q. So tinggal 5 P sahaja. Tolak 7. Q kat sini ada 2. Kita bawa keluar 1, tinggal Q. Okay. So, dah settle lagi dah. Tak boleh nak bagi lagi ya. Anu pun tak boleh bagi. Tak boleh nak faktorkan. 5 dengan 7 pun dah tak boleh nak faktorkan. Jadi, apa kita buat? Kita darabkan semua 3 darab P darab Q ni. Kita akan dapat 3 darab P dapat 3P. 3P darab Q dapat 3P Q. Okay, 3PQ kurungan. Ni kita letak dalam kurungan 5P tolak 7Q. Okey, itu untuk selesaikan soalan yang macam ni. Okey, cakap ni boleh faham? Boleh faham? Kita ada berapa orang ni? Sebab nak tengok berapa orang lah. 17 orang. Siapa lagi ada? Anis Syuhada, Aisyah, Pelogista. Ada 2 orang Pelogista. Don't know who is this. Zarif Haikal, Aina, Syahmina, Suha. Okay, selamat pagi ya. Apa khabar semua? Okay, boleh ikut ke? Untuk 3 soalan ni. Boleh ikut? Ada masalah setakat ni? Okey. Jika tak ada masalah, saya nak teruskan. Boleh ke? Boleh saya teruskan kepada soalan D, E, F pula?
Boleh? Yang lain boleh? Boleh. Lagi? Apa lagi tu? Yang ada ni. Muka senyap. Macam mana? Boleh ke tak? Boleh ni. Saya tak tahu. Yang hantar tu boleh saya tengok dia faham ke tak. Okey. Seterusnya, kita pergi pula kepada soalan D. Okey, soalan D. 81X kuasa 2 tolak 100. Okey. Dan ni adalah soalan kepada contoh yang kedua dalam muka surat 18 soalan nombor 10 tu. Contoh kedua Sebenarnya untuk jawab soalan ni saya dah ada bagi tips sikit sebenarnya dalam nota saya minggu lepas. Betul tak? Ni saya dah bagi dah. Jawapan ni saya dah bagi dah ni. Saya dah bincangkan dah. Nota pun saya dah letakkan dalam Telegram kan. Ni. Apa jawapan dia teknik apa. Kemudian saya ada bagi satu nota ni. Nampak tak yang warna merah-merah banyak ni? Yang ni ada salin tak kat dalam buku? Oh, ada salin tak? Memang saya bagi nota tapi ada salin tak dalam buku bawah? Okay. Yang ni awak boleh refer balik semula dalam Telegram. Ada nota. Pemfaktoran bahagian 1 tu saya letakkan dalam Telegram. Awak tengok ni. Bahagian ni. Yang 1, 2, 3. Ini antara benda yang wajib kita tahulah. Walaupun dia tulis AB ni nampak macam tak faham. Tapi sebenarnya ni adalah bentuk operasi kembangan. Okay. Contoh macam ni kalau kita kembangkan nombor yang sama. Katakanlah kat sini X tambah 1 darab dengan X tambah 1. So kita akan dapat X kuasa 2. Kemudian 2X tambah 1. Kita dah boleh kira dengan cepat. Walaupun tanpa kita buat satu persatu kembangan macam ni. Okay, contoh macam ni. A tambah B darab dengan A tolak B. Okay, so kalau kat sini X tambah 1 darab dengan X tolak 1. Kita akan dapat X kuasa 2 tolak 1. Maksudnya saya dah boleh congak. Sebab tu pattern ni kena nampak, kena faham. Kalau kita ada soalan yang ketiga macam ni, A tambah A tolak B darab dengan A tolak B. Yang atas tadi tambah kan? Dua-dua tambah. Yang ni tolak-tolak. Yang tengah-tengah ni tambah tolak ataupun tolak tambah. Okay, dia akan menghasilkan bentuk macam ni. Kalau yang nombor 3 ni tolak darab dengan tolak juga, so dia akan menghasilkan bentuk yang macam ni. So, kalau kita ada X tolak 1 darab dengan X tolak 1, kita akan dapat X kuasa 2 tolak 2X tambah 1. Semudah itu. So, kita tak perlu nak kira. Kita dah boleh sebut tanpa mengira pun. Faham tak? Okey. Jom, berbalik kepada soalan D tadi. Saya tetap kena buat kan. Nak tunjuk pada awak. Okey, tengok. Bila ada soalan yang macam ni. Okey, bila ada soalan yang macam ni. Ni saya terpaksa highlight kan. Tengok nombor dekat depan ni. 81 dengan 100 ni. Soalan pertama kita, sebab apa saya suruh tengok nombor ni? Tengok kat tengah-tengah dia. Kat tengah-tengah dia ni negatif. Kalau refer apa yang saya tunjuk tadi, bentuk ni adalah bentuk jawapan tips yang kedua tadi. Iaitu kembangan negatif, kembangan positif darab negatif. Okay, kembangan positif dengan bentuk tu. Tapi nak confirm lagi, kita tengok kat depan ni. Nombor 81 dengan nombor 100. Persoalannya, adakah nombor 81 dan nombor 100 merupakan nombor kuasa 2 sempurna? Ingat lagi tak nombor kuasa 2 sempurna? Ingat lagi tak nombor kuasa 2 sempurna?
Tingkatan 1 belajar tu. Ingat ke tak ingat? Ingat? Ingat. Okey. Kalau dululah zaman ada belajar nombor indeks, saya akan minta pelajar saya kena tulis tu 1/2 sampailah 25/2. Kena cari jawapan dia. Tapi jaranglah sampai soalan sampai 25/2 ni. Jarang sangat lah. Paling besar sekali pun sampai 15, sampai 17. Okey. Nak tahu, nak kenal nombor kuasa 2 sempurna tu apa? 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 dan seterusnya. Okey. So kalau refer kat sini, okey, 81 dan 100 ni adalah 2/2 ataupun tidak? Ya, jawapannya ya. Kenapa? 81 nombor kuasa 2 sempurna, dia terhasil daripada 9/2. Okey, ni 9/2 dapat 81. So kita tulis balik semula X/2. Yang ni pula 100 pun nombor kuasa 2 sempurna, terhasil daripada 10/2. Okey. Pasal tak semua sebutan kat sini, yang ni kuasa 2, yang ni kuasa 2, yang ni kuasa 2. Jadi permainan. Tengok sebutan yang pertama dulu ni. Ni. Okey. Kita gabungkan dulu 9/2 darab dengan X/2. Kita boleh jelaskan dapat 9X kuasa. Ini kita letak dalam kurungan juga 10/2. Okey. Jadi bila dah dapat macam ni, kita ambil nombor dalam sebutan pertama dengan sebutan kedua ni, kita tulis terus awal-awal macam ni. 9X. Yang ni kita tulis 10. Satu lagi pun sama, kita tulis bentuk yang sama. X. Kemudian, apa yang boleh menghasilkan negatif? Dia adalah operasi di antara positif dengan negatif. So, ini jawapan dia. Okey, boleh faham? Okey, nak faham lagi, kita tengok soalan E. Sempat fikir tu. InsyaAllah awak tengok dulu, lama-lama awak akan faham. Okey, tengok soalan E. Okey, soalan E, kita ada 27 M kuasa 2 tolak 75. Okey, tengok soalan ni. Adakah, Alhamdulillah, ni saya kuningkan dulu, 27 dan 75 ni adalah nombor kuasa 2 sempurna. Jawab. Adakah 27 dan 75 nombor kuasa 2 sempurna? Tak. Betul tak? Bukan. 27 mana ada nombor kuasa 2 sempurna 27. 25 kita ada 22 4, 32 9, 42 16, 52 25, 62 36. So 27 ada? Tak ada. 75 tadi 66 36, 77 49, 88 64, 99 81 kan. So 75 ada? Tak ada. Jadi macam mana nak buat soalan macam ni? Bentuk sama macam sebelah ni. Ada kuasa 2, ada negatif. Tapi nombor bukan nombor kuasa 2. Okey, jangan takut. Awak faktorkan dengan nombor yang terdekat. Okey. Yang ni 27. Agak-agak CP apa dari 27? CP 3. CP 9 kan? Okey, tengok pula ni. 75. CP apa ada 75? CP 3. CP 9 ada tak? Tak ada. Jadi paling dekat CP 3. Maka apa kita kena buat? Kita keluarkan dulu 3. Kita keluarkan dulu 3. Bila kita faktorkan 3 daripada 27, kat sini kita dapat 9 M kuasa 2. Ni daripada nombor ni. 27 kita buat keluar 3, kita dapat 9 M kuasa 2.
Negatif tekan negatif 75. Kita bahagi dengan 3. Kita akan dapat 25. Okay, boleh faham kat situ? Sebab apa buat macam ni? Sebab dekat atas ni bukan nombor kuasa 2 sempurna. Okay, nampak? Bila kita dah bahagi, dah faktor kan? Bila kita dah faktor kan? Tengok apa jadi. 9, yang ni 25. Adakah nombor 9 dan nombor 25 nombor kuasa 2 sempurna? Jawab. Bagi saya jawapan. 9 dan 25. Adakah dia nombor kuasa 2 sempurna? Ya. Okay. So, kalau dia nombor kuasa 2 sempurna, 9 ini adalah nombor 3 kuasa 2. Betul? 3 kuasa 2. Ini nombor 9 ni. Hasil daripada 3 kuasa 2. So, M kuasa 2. 25 terhasil daripada 5 kuasa 2. Nampak? Okay, kuning sikit bagi nampak. Okay, kemudian so ni kita boleh ringkaskan macam kat sebelah ni. Okay, so dia akan jadi 3M kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. Okay, dengan sama lah. Okay, sebelah kita tulis je balik semula 3. Ni boleh ringkaskan lagi. Dapat macam ni terus jawapan pun tak apa. Tapi saya nak tunjuk step satu-satu lah. So kita ambil nombor depan ni 3M dengan 5. Kita tulis 3M 5. Satu lagi kita buat 3M 5. Okay, macam tadi saya cakap apa yang boleh menghasilkan negatif. So 1 tambah, 1 lagi tolak. Nak terbalik boleh. Tolak tambah pun boleh. Tak salah. Tapi saya teliti dulu. Okay, so ni jawapannya. Okay, boleh faham? Okay, takatnya boleh faham? Boleh Yang lain boleh faham tak ni? Suara tak dengar. Ke saya punya ni lag? Audio lag. Okay, ini jawapan dia. Baik, kita tengok soalan F. Soalan F. Soalan F kita ada 169 U kuasa 2 tolak 225. Okay, nampak? Bentuk sama macam kat atas tadi kita bincang soalan D dengan soalan E. Tapi perkara pertama kena fikir. Apa kena fikir? Jangan malas fikir, kena fikir. Kena fikir. 169 dan 225. Adakah kedua-dua nombor ni nombor kuasa 2 sempurna? Nak confirm kan? Ambil kalkulator. Ambil kalkulator, apa awak tekan? Awak tekan punca kuasa. Punca kuasa tu apa? Alah yang lambang ni. Yang lambang ni pada kalkulator. Tekan ni, tekan nombor 169. Kalau dapat nombor bulat, maka itu nombor kuasa 2 sempurna. Okay. Buat sekali lagi, tekan punca kuasa ni, tekan nombor 225. Dapat nombor bulat, bukan nombor perpuluhan, maka itu adalah nombor kuasa 2 sempurna. Macam tu je. Okay. So, dah tekan kalkulator kan? Apa jawapan dia? 169 ni terhasil daripada 13 kuasa 2. U kuasa 2. Kemudian, awak tekan punca kuasa 225 tadi, awak akan dapat terhasil daripada 15 kuasa 2. Okay, bersama kita boleh cantumkan ni untuk mudahkan kita bekerja. 13U kuasa 2. Ni saya tak dalam kurungan. Wajib tak dalam kurungan kalau dekat ni. Tak boleh awak tulis macam ni. Jangan awak tulis macam 13U kuasa 2. Ni tak boleh, salah.
Ni salah. Dia bukan 13 U kuasa 2. Dia adalah 13 kuasa 2 U kuasa 2. Lepas tu kena letak, bila cantumkan, kena letak 13 U ni dalam kurungan. Kalau tak, salah. Okay, kalau tak salah. Memang salah. Okay. Baik. Teruskan. Okay. Kemudian, tolak 15 kuasa 2. Ni pun kita letak dalam kurungan. Lama kita tulis balik semula. 13U belakang dia 15. Satu lagi sama juga 13U belakang dia 15. Satu tambah. Satu lagi tu tolak. Dah itu je jawapannya. Nampak tak? Boleh faham? So refer dulu kepada nombor. Kalaulah dianya nombor kuasa 2 sempurna, terus je kita buat macam ni. Dia tak ada masalah. Simple. Tapi macam ni, tak dapat dah nombor kuasa 2 sempurna. Relax dulu. Kita bahagi macam mana kita buat FFTB, guna kaedah FFTB dia. Bahagi, cuba faktorkan dulu. Dapat tak nombor kuasa 2 macam ni? Okay. Boleh? Okay. Jom. Tengok lagi soalan lain. Tengok soalan G. So G kita ada 16Z kuasa 2 tolak 100. Okay. 16Z kuasa 2 tolak 100. Okay, jom. Tengok nombor ni. Macam tadi saya sebut pada awak, kita nak tengok apa dulu? Tengok nombor dulu. Nombor 16 dan nombor 100. Adakah dua-dua ni nombor kuasa 2 sempurna? Adakah ianya nombor kuasa 2 sempurna? Kita jawab. Jawapannya ya. 16 dah hasil daripada 4 kuasa 2. Betul? 4 kuasa 2. Z. Z lah. Okay. Tolak dengan 100 dah hasil daripada 10 kuasa 2. Kan? Betul kan? 4 kuasa 2, 16. 10 kuasa 2, 100. Kemudian, kita buat ni cantumkan 4Z kurungan kuasa 2 tolak 10 kuasa 2. Okey, dan kita tulis semula macam kita belajar tadi. 4Z tolak tambah 10. Satu lagi 4Z tolak 10. Ingat macam ni, satu tambah satu tolak. Akan dapat jawapan ni. Senang tak? Setakat ni senang tak? Boleh faham tak? Ni tanya ni. Siapa dia ni? Kita main tanya sikit. Anis Syuhada. Anis Syuhada. Assalamualaikum. Assalamualaikum Anis Syuhada. Faham tak saya tunjuk ni? Faham boleh ikut. Okay, good. Nanti tunjuk yang dah awak betulkan. Letak dalam ruangan komen saya bagi minggu lepas. Tengok ni. Siapa lagi ada ni? Syakirin. Okay, thank you. Ain. Syakirin. Assalamualaikum, selamat pagi. Syakirin. Syakirin kelas mana ya? Bukan kelas awal ke?
Syakirin, Assalamualaikum. Aku rasa macam DJ eh. Assalamualaikum. Tak pagi, tak pagi. Tak dengar kan. Okey, saya harap yang lain boleh ikut juga. Ibrahim ya, boleh ikut ya. Pak Ika boleh ikut. Boleh. Hadisa, Usna, Usna 2N. Boleh ikut. Alif Najmi boleh ikut. Boleh, good, good, good. Aisyatul Husna boleh ikut. Boleh. Cikgu Saidah boleh ikut. Dan Aisyah boleh ikut ya. Harap Zaris, Syakirin, siapa lagi Suha ni, Aina Syamina boleh ikut ya. Sama juga Widat Syuhada boleh ikut. And then ada 2 orang lagi saya tak tahu. Dia tulis nama Ferrogister je. Saya harap boleh ikut lah. Okey, jom kita tengok lagi. Soalan sikit lagi. Tak lama dah. Nak habis. 10 minit je. Okey. Next soalan. Uh, oh lah, jam pula saya punya apa nama? Punya GH. GH. Okey, H. Okey, DH ya. Kita ada soalan 25A kuasa 2 tolak 36. Okey. Ini tengok. 25 dengan 36. Adakah dia nombor kuasa 2 sempurna? Adakah dia nombor kuasa 2 sempurna? Ya. Okey. Dia nombor kuasa 2 sempurna. Jadi 25 adalah hasil daripada 5 kuasa 2. Okey, tulis ni. 36 hasil daripada 6 kuasa 2. Okey. Nak buat terus dalam bentuk jawapan macam ni pun boleh. Tapi saya prefer awak cantumkanlah dulu untuk elakkan kesalahan. 5A dengan kuasa 2. Kemudian 6 kuasa 2. Tulis balik semula. 5A tambah 6. Satu lagi awak akan buat. 5A tolak 6. Okey. Faham? Itu je jawapan dia. Okey, last. Last but not least. Okey lah sikit lagi. Lah window saya ni. Jeng. Okey, last. So, kita ada I 2, 4, 3 G kuasa 3 tolak 48 G. Okay, 48 G. Okey, tengok tak? Ini bentuk macam kita buat tadi. Tapi perasan tak? Dekat sini, kuasa dia kuasa 3. Tak boleh terus-terus kita ambil tiba-tiba depan ni nombor kuasa 2 sempurna. Itu terus je pergi buat. Tak boleh. Okey, saya prefer you keluarkan G dulu.
Okay, keluarkan G dulu. G kita letak luar. So, tinggal sini 2, 4, 3. G kuasa 2 tolak 48. Okey. Bila kita dah buat macam ni, kenapa saya letakkan keluar ni? Sebab simple je. Kat sini G dia kuasa 3. Yang kita buat tadi soalan, daripada A sampai H, semuanya soalan kuasa 2. Okey. Jadi kat sini, 243 dengan 48, adakah dua nombor ni nombor kuasa 2 sempurna? Okey, adakah dia nombor kuasa 2 sempurna? Tak. Jawapannya bukan. Dia bukan nombor kuasa 2 sempurna. Jadi kita bahagi dengan nombor paling mudah kita nak faktorkan. 243 dengan 48. CP apa? CP2. CP2 tak boleh. CP3 kan? CP3. Cuba try bahagi 3. Kita buat keluar 3. So, jadi 3G kat sini. So, bagikan 243 bahagi 3. Kita sikit. 81. Okay, 81. 243 bahagi 3, awak akan dapat 81. G kuasa 2. 48 bahagi 3. Awak akan dapat 16. Okay, 16. Dan tengok 81 dengan nombor 16. Adakah dua ni nombor kuasa 2? Jawapannya ya. Jawapannya ya. So 3G ni 9 kuasa 2. 2 tolak 4 kuasa 2. Tak ada apa. Okey, 3G tulis balik semula. So nampak tak ni? Kita boleh tulis terus macam tadi pun tak apa. Ataupun nak tulis satu-satu lagi pun tak apa. Satu-satu lah. So 9G saya gabungkan dulu. 9G kuasa 2 tolak 4 kuasa 2. Ni boleh ringkaskan jadi 3G 9G tambah 4. Satu lagi 9G tolak 4. Dah faham? Awak nak shortcut kat sini boleh. Yang ni nak shortcut jadi macam ni pun tak apa. Jadi macam ni terus boleh. Ni daripada sini jadi sini boleh. Daripada sini terus ke sini pun boleh. Nak shortcut. Tapi yang ni jangan shortcut. Yang ada warna kuning ni jangan shortcut. Okey, so itu je. Macam mana kaedah nak jawab soalan di muka surat 18, soalan nombor 10 ni. Okey. Boleh faham? Harap faham. Okey. Boleh? Okey, saya rasa itu saja untuk perkongsian saya pada pagi ini. Okey, pada pagi ini. Tapi macam ada lagi ni. Sekejap. Kalau tengok soalan muka surat 19, jom sama-sama tengok muka surat 19. Okey. Yang ni kita kena faktorkan dan menggunakan kaedah pendarapan silang dan faktor sepunya dalam 4 sebutan algebra. Okey. Yang ni saya tak ajar lagi. Macam biasa saya tak ajar lagi. Saya nak awak cuba dulu. Tengok contoh dekat atas tu, darat silang kat atas tu, dan juga contoh faktor sepunya dalam 4 sebutan algebra tu. Awak tengok dulu, cuba follow contoh tersebut. Follow contoh tersebut, fahamkan, fikir sikit, cuba jawab. Hari Isnin, hari Isnin, kita bincang muka surat 19 pula. Okey, boleh? Okey. Baik, harap membantulah pelajaran saya ni. Cuma muka surat 19 saya tak ajar lagi. Saya tak ajar, tapi saya nak awak cuba belajar daripada contoh. Tak faham tak apa, tak dapat jawab pun tak apa. Tetapi yang penting cuba dan cuba berfikir. Cuba fikir. Jadi sama macam dalam tu. Setakat ni sama. Masih lagi sama. Cuma awak kena cuba dulu dengan
fikiran. Kalau siapa-siapa yang ada abang dengan kakak boleh tanya kot kaedah yang dia dulu pakai untuk dapatkan jawapan. Sebab matematik ni kita kena ada berfikir sekejap. Berfikir dulu and then nanti saya akan bagi tahu apakah sebenarnya kaedah yang boleh awak guna untuk jawab soalan-soalan yang dalam Ustaz 19 ni. Okey, saya rasa itu saja perkongsian saya pada hari ini. Saya minta maaf sekali lagi atas tak dapat bersama dengan awak lah. Kalau waktu-waktu yang tak dapat bersama dengan awak tu kiranya saya bertugas. Okey, saya bertugas. Dan sama juga dengan Cikgu Zaidah pun bertugas juga. Kalau ada kesempatan insyaAllah kami akan buat kelas lah. Okey. So harap membantu. Jangan lupa latihan matematik ni at least lah. Kurang-kurang kalau satu hari tu buatlah 3 soalan. Untuk dapatkan kefahaman. Buat soalan yang sama pun tak apa. Awak repeat soalan sama walaupun jawapan depan mata je, tak apa. At least awak buat sebab awak anggap itu sebagai usaha. Siapa yang berusaha ni dia ada kejayaan nanti dia. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama sekali lagi. Moga-moga kita jauhkan dengan COVID-19. Siapa yang dalam perjalanan mungkin nak balik ke negeri Pahang ni, saya ucapkan selamat apa nama bergerak dan selamat sampailah insya-Allah. Dan insya-Allah kita jumpa pada hari Isnin. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada soalan nanti boleh shoot je dalam Telegram. Boleh tanya terus dalam Telegram. Okey. Okey, sama-sama. 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 Sama-sama.